Perhatian! Setiap penceritaan sekadar perkongsian berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak korang sebab sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni sentiasalah untuk support Faiz Cerita. Pada yang baru tengok ni guys, salam perkenalan. Sudi-sudikanlah untuk support Faiz Cerita, subscribe, like dan share. Kalau ada apa-apa pandangan, penilaian yang korang nak suarakan, korang boleh komen je dekat ruangan komen. Kisah seram ni dilalui oleh dua orang perempuan di mana mereka berdua ni bercadang untuk keluar makan malam bersama. Tapi entah macam mana, waktu mereka dalam perjalanan tu, mereka ada ikut GPS ni. Dan tiba-tiba GPS ni bawa dia orang pergi ke satu tempat yang tempat tu memang meremangkan bulu roma guys. Dan kisah mereka ni pada aku memang sangat menyeramkan. Dia pun tak menyangka nak berlaku perkara macam ni. Bukan sahaja seram yang diorang lalui ni sebab ikut GPS tu je, tapi diorang juga ada nampak penampakan-penampakan. Dan yang paling menyedihkan, kawan kepada yang kongsikan kisah ni, pada aku kesian jugalah. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune lah untuk dengar kisah ni sampai habis. Kisah mereka ni berlaku dekat lebuh raya lah geng. Apa yang dia kongsikan ni, dia dengan kawan dia sesat di satu lebuh raya Kajang Seremban di tengah lewat malam. Akibat ikut GPS yang diorang gunakan ni lah. Ikut punya ikut, entah macam mana mereka boleh sampai dekat satu lokasi yang memang sangat menakutkan lah. Cerita dia macam ni. Apa yang dia beritahu masa tu dalam hari Jumaat, dia dengan kawan dia ni memang dah plan nak keluar makan malam, nak pergi ambil kawan dia dekat Putrajaya. Yang masa tu dia baru keluar rumah dalam pukul 9 malam. Diorang decide nak pergi makan malam dekat Nilai. Memang agak jauh jugalah. Sebab tak tahu kenapa, spontan, tiba-tiba je kawan dia ni ajak dia pergi makan dekat situ. Bila dah habis makan semua, waktu tu dalam pukul 11.30 malam. Disebabkan dah lewat malam, dia ambil keputusan lah dia nak tidur dekat rumah mak saudara dia yang terletak dekat Mantin. Lagipun waktu tu mereka berdua ni dah ngantuk sangat lah, dah tak larat nak teruskan perjalanan. Katanya Mantin dengan Nilai tu tak berapa jauh. On the way nak ke Mantin tu, dia pula tak berapa sure jalan nak ke sana, tak berapa ingat sebab dia jarang pergi. Jadi dia pun buka lah GPS. Waktu dia set dekat GPS tu, dia set lokasi nak pergi tu College Legenda, sebab rumah makcik dia dekat area situ. Katanya itu je lah landmark yang diingat. Lepas dah set dekat GPS, diorang pun teruskanlah perjalanan. Selepas diorang dah lepas area Pajam, GPS tu tunjuk arah untuk jalan terus je. Terus dan terus dan terus. Lepas tu GPS ni arahkan dekat direction tu untuk belok ke kiri. Dekat situ ada kawasan perumahan teres. Bila dia dah sampai dekat kawasan perumahan teres ni, dia pun cakap dengan kawan dia ni, seingat aku lah, bila aku datang dengan mak aku, tak ada pula aku kena lalu dekat kawasan perumahan ni. Biar betul GPS ni. Dia dah pelik, dia tengoklah GPS tu balik. Dia belik-belik GPS tu, lepas tu dia tengok memang betul ni, kena depan lagi sikit dalam 500 meter. Tapi memang dia pelik lah sebab rumah makcik dia yang dia nak pergi ni rumah pangsa, ini rumah teres. Dah lah salah. Lepas tu rumah tu pula sunyi, usang, gelap pula tu. Dia pun bawa jugalah kereta pelan-pelan lah ikut GPS. Lepas tu GPS tu pun bersuara, you have arrived at destination. Bila GPS tu cakap dia macam tu, dia jadi macam terpaku dan dia terus beristighfar banyak-banyak dalam hati geng. Sebab dia kata apa yang dia nampak depan mata dia tu ada sebuah kuil. Kiri dan kanan memang semak samun. Kuil tu pula macam kuil dah lama yang dah terbiar. Lepas tu dia pun pandang lah kawan dia. Kawan dia pun pandang dia. Kawan dia tanyalah, engkau set location apa tadi? Dia bagi tahu lah, aku set location College Legenda. Kau tengok ni. Kawan dia pun tengok GPS tu, betul lah ni. Dan dia orang pun patah balik nak cari jalan keluar lah, nak keluar daripada kawasan ni lah. Pusing punya pusing dekat kawasan yang sama geng, tak jumpa jalan keluar. Dia set lah balik GPS tu, nak keluar tetap tunjuk dekat arah yang sama. Bila dah jadi macam ni, hati tak sedap tau. Dia cakap dengan kawan dia, kau tolong aku, kau baca ayat kursi banyak-banyak. Tolonglah, kau bacalah banyak-banyak. Tak lama kemudian, lepas tu akhirnya jumpalah jalan keluar. Dan masa tu pukul 12.30 malam. Diorang pun teruskan perjalanan dan location pun dah reset balik dah. Tapi tetap lagi sekali berlakunya kejadian pelik ni. Tiba-tiba diorang ni termasuk dekat satu perkampungan. Dekat situ macam ada roundabout yang kecil dan GPS tu tunjukkan arah untuk keluar first exit
Diorang pun jalan lah terus sampailah GPS tu beri arahan turn right. Tapi dia tak belok ke kanan. Dia break mengejut. Lepas tu kawan dia tanyalah. Sebab terkejut kan, kawan dia tanya, kau kenapa ni? Dia bagi tahu lah dekat kawan dia, GPS ni suruh belok kanan. Biar betul GPS ni. Kawan dia cakap, yelah betul lah ni, kau tengok GPS ni, kan dia suruh belok kanan ni. Dia jadi macam tenganga geng. Jadi macam bela, sebabnya belah kanan tu tanah perkuburan. Dia cepat-cepat tekan minyak, jalan terus. Dalam hati dia, dia macam berkata lah, kalau ada kawasan perumahan ke, kawasan yang lapang ke, dia memang nak pusing lah, nak keluar daripada situ. Kebetulan pula waktu dia tengah jalan terus ni, ada satu rumah usang tau. Dan dia nak pusing lah dekat rumah usang tu, nak keluar daripada kawasan situ lah. Tiba-tiba geng, mata dia ada terpandang lembaga yang berkain putih, yang lusuh, tengah bertinggi atas tangga rumah kayu tu. Rumah kayu tu gelap gilita geng. Memang nampak jelas lah sebab kain tu warna putih. Dia tak berani nak pandang kiri kanan. Dalam keadaan yang kalut tu, dia terus pusing dengan kereta. Tapi dia tak pastilah sama ada kawan dia yang dekat sebelah tu nampak ke tak apa yang dia nampak tu. Nak tak nak dia terpaksa lalu jugalah depan tanah perkuburan tu. Bila dah sampai dekat situ, GPS tu arahkan untuk pergi ke kiri, belok kiri. Tapi dia kata kalau belok ke kiri pun tak ada jalan keluar. Ada kubur juga dekat situ. Dan dia pun tak naklah belok ke kiri. Dia pun teruslah sampailah jumpa roundabout yang diorang masuk tadi tu. Dia jadi pelik geng. Sebab bila dia lalu je dekat roundabout tu, dia pusing sampai 3 kali. Tapi pergi dekat tempat yang sama. Lalu juga dekat depan tanah perkuburan tu. Masa tu dia kata memang dah tak nampak jalan keluar. Hati dah memang rasa tak sedap sangat ni. Dia ambil keputusan untuk berhenti dekat tepi jalan. Tapi bukan dekat area kawasan tanah perkuburan tu lah. Kawan dia ni dah diam membisu dah. Tak berkata apa-apa. GPS pula berkali-kali suruh patah balik dekat tempat tadi. Dia tak nampak apa-apa rumah pun yang ada dekat situ geng. Yang ada rumah usang tu, rumah kayu yang dia nampak lembaga putih tu tadi. Dan dia pun bacalah surah Al-Fatihah, surah-surah yang lain yang dia tahulah. Barulah dia nampak ada signboard ke arah nilai, pajam dan lain-lain lah. Dia pun keluarlah daripada situ. Kawan dia cakap dengan dia, weh, tidur rumah kau je lah. Lalu dekat highway lekas ni. Dia pun mengiyakan je lah. Diorang exit highway lekas dari Mantin. Dia ingat gangguan tadi dah habis dah. Rupanya ada lagi. Jam masa tu dah menunjukkan pukul 3 pagi. Daripada pukul 12.30 malam tadi tu, mencari jalan keluar, nak cari jalan sana, jalan sini sampai tak jumpa-jumpa. Pergi dekat tempat yang sama. Last pukul 3 pagi dah. Dia cakap fizikal dia, mental dia dah memang exhausted dah. Memang dah penat dah. Waktu dia exit daripada Mantin tu, dia ada nampak 2-3 biji kereta ni tau. Dia rasa pelik sebab 2-3 biji kereta ni pecut laju geng. Pecut laju potong kereta dia ni. Dalam hati dia macam, yes, akhirnya ada juga kereta lain. Kawan dia ni pula, sejak je dia ni lalu dekat highway lekas tu, jadi senyap je. Tak nak cakap apa-apa pun. Dia tanyalah dekat kawan dia ni, weh, kau okey tak ni? Dia pun bagi tahulah, ini kalau nak ke Hulu Langat ni, kereta pun tak banyak. Aku rasa dalam 30-40 minit, kita dah sampai dah ni. Tapi kawan dia ni diam je. Menunduk geng, menunduk macam ni. Tak cakap apa-apa pun. Dalam fikiran dia fikir baiklah mungkin kawan dia penat. Tak terdaya nak bercakap apa-apa. Jadi dia biarkanlah kawan dia ni berehat. Tapi masa tu kiri dan kanan memang tak ada kereta. Memang kosong lah. Meter kereta dia pun sempat dia tengok dalam 120 km juga. Dia rasa sangat-sangat heran. Meter dah 120, tapi kereta tu macam tak laju. Slow je. Dia pun tanyalah dekat kawan dia ni, weh, apa salah kereta aku ni? Slow je. Padahal dekat meter laju ni. Dia pun tekanlah minyak berkali-kali. Tekan pada minyak tu, tapi kereta tu macam kura-kura geng. Kawan dia ni tak jawab apa-apa pun. Masih menunduk lagi. Dan dia pun rasa pelik. Dia pun tolehlah ke arah kawan dia ni. Apa yang dia nampak tingkap sebelah kawan dia tu, ada kain putih yang terjuntai geng. Lepas dia dah pandang macam tu, dia kawal lah panik tu. Dia cepat-cepat pandang kat depan. Dia tengok cermin belakang. Kawasan belakang tu gelap. Memang gelap. Dia tak nampak langsung ada line jalan warna putih ke. Memang tak nampak apa-apa. Cuma yang dia nampak sebelah side dia je, belah kanan, adalah nampak sikit-sikit line warna putih. Itu je. Selebihnya memang gelap. Dia cepat-cepat ambil VCD Yasin sebab dalam dashboard dia tu ada VCD Yasin. Dia cepat-cepat ambil dan dia masukkan dan pasangkan. Tiba-tiba kawan dia ni tutup. Lepas tu dia macam pelik, dia buka balik. Kawan dia tutup. Dia buka, kawan dia tutup. Lepas tu dia kata, mai ni pula dia ni, apa hal dia ni? Dia buka balik. Lepas tu dia kuatkan volume, tangan dia dekat radio tu je. Sebab kalau kawan dia nak tepis tak boleh lah sebab tangan dia dah ada dekat situ. Pada masa yang sama, dia pun jeling-jeling lah tengok kawan dia ni kan. Sebab nak tengok apa hal kawan dia ni macam ni. Apa yang dia nampak kawan dia ni tengah merenung dia dengan keadaan mata yang sangat-sangat tajam. Renungan yang sangat-sangat menakutkan geng. Tiba-tiba kawan dia ni gigit tangan dia. Dia menjerit lah, sakit.
Tapi dia kata nasib baik kereta okey, tak hilang kawalan. Kawan dia tu dah start meracau, diselang-selikan dengan menangis, lepas tu ketawa. Dia pun cepat-cepatlah baca apa-apa ayat surah Al-Quran yang diingat, yang dia tahu. Dan dia terlalu takut sangat sampai tak boleh nak pandang wajah kawan dia tu. Lepas tu kawan dia ni pandang dekat dia. Korang tahu apa kawan dia cakap? Kawan dia beritahu sambil-sambil gelak tu lah. Dia cakap, engkau takut ke? Macam tu lah lebih kurang. Kawan dia gelak kuat-kuat dalam kereta tu. Lepas tu kawan dia ni sambung meracau lah, menangis. Kawan dia ni tolak badan dia, lepas tu menjerit sekuat hati. Kereta hampir-hampir nak hilang kawalan, geng. Hampir beberapa kali jugalah nak terlanggar divider. Dan dia tak tahu nak buat apa, dia terus menjerit melaungkan Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Lepas tu dia ikomat lah, sebab dia kata dia dah memang tak tahu nak buat apa dah. Depan tu pula dia ada nampak tol. Lepas je dia nampak tol, dia cepat-cepatlah berhenti. Dan dia tengok kawan dia tu dah dalam keadaan penat, pengsan, dah terkulai dah. Dan dia cepat-cepatlah call mak ayah dia. Waktu tu jam menunjukkan pukul 3.45 pagi. Dalam pukul 4.30 pagi, mak ayah dia ni ada bawa seorang ustaz lah datang dekat diorang ni. Ustaz tu lah yang tolong bawakan kereta dia ni sampailah balik rumah. Dekat rumah dia ni lah, di mana ustaz ni pulihkan semangat kawan dia dan ubatkanlah sikit. Yang kena rasuk tadi ni pun dibiarkan berehat. Dalam pukul 10 pagi kawan dia ni pun dah mula sedar, dalam keadaan yang pening-pening lah. Sejam kemudian mak ayah dia pun sampai dekat rumah dia ni. Jadi dia tanyalah apa yang berlaku dan dia pun bagi tahulah, ceritakan apa yang berlaku sepanjang mereka lepas pergi makan tu. Apa yang berlaku dia ceritakan. Dia tanyalah dekat kawan dia ni, engkau sebenarnya apa yang berlaku? Kau ingat tak apa yang jadi? Dia cakap, waktu kita lepas je exit highway Lekas tu, dia ada nampak ada macam seseorang yang berpakaian baju warna putih melambai-lambai ke arah dia. Lepas dia dah nampak, dia pun tunduklah pandangan dia sebab dia kata takut dia nak tengok. Dan lepas tu dia kata pandangan dia jadi kosong, fikiran dia pun jadi macam entah ke mana-mana. Dan dia rasa badan dia sangat-sangat lemah, geng. Yang benda ni nak menyakap mereka berdua ni. Tambah pula ustaz ni bagi tahu, kamu ni anak dara. Sepatutnya tengah-tengah malam tak sesuai lah keluar lewat malam. Sepatutnya time-time macam tu kamu dah berada dekat rumah. Kawan kamu ni pun semangat dia lemah. Tambah pula kawan dia ni dalam keadaan yang uzur. Jadi mudahlah benda-benda macam ni datang, dekat, lebih-lebih lagi nak merasuk memang mudah. Cuma pesan ustaz tu dia bagi tahu nasib baiklah benda tu tak ikut sampai balik rumah. Kalau ikut sampai balik rumah, dah satu hal lah pula kan. Tak pasal-pasal nak kena bercinta pula dengan benda tu. Dan apa yang ustaz tu bagi tahu, lepas ni jangan keluar sampai lewat malam sangat. Jadi disebabkan insiden tu dah berlaku ke atas mereka ni, mereka dah serik lah nak keluar sampai lewat malam. Dan tak pernah lagi keluar lah lewat-lewat malam lepas kejadian ni berlaku. Sebab ini adalah satu pengajaran lah buat mereka. Sebab memang selama ni tak pernah berlaku. Dan perkara macam tu berlaku pun diorang tak jangka. Dengan secara kebetulan tak sengaja terjadi. Itulah geng kisah dalam video kali ni yang aku nak kongsikan, di mana mereka ni dikacau. Yang asalnya mula-mula ikut GPS, lepas tu dah ke mana-mana sampai nampak penampakan-penampakan sampai kawan dia kena rasuk. Jadi inilah kisah yang aku nak kongsikan. Jadi kalau korang ada pengalaman yang sama atau korang nak bagi apa-apa pandangan ke pendapat tentang kisah ni, korang boleh komen dekat ruangan komen. Dan aku nak tanya korang, sebenarnya korang rasa untuk kisah kali ni GPS tu macam ada benda yang mengganggu ke, atau kebetulan ke, atau macam mana? Cuba korang komen je nanti. Kalau korang ada kisah yang seram juga, korang boleh emailkan di Faiz Cerita. Dan aku harap geng, korang yang tengah tengok ni teruskan support Faiz Cerita, teruskan sokong. Aku minta maaf banyak-banyak geng sekiranya kalau ada kesalahan, kesilapan, kekurangan di mana-mana. Aku minta maaf banyak-banyak, tapi aku akan cuba perbaikilah untuk tatapan korang. Dan pada yang baru tengok ni, aku harap kalau korang tidak keberatan, sudi-sudikanlah untuk support hanya dengan subscribe, like dan share. So aku harap korang stay tune lah untuk video-video yang lepas ni. Banyak lagi kisah yang aku nak kongsikan dengan korang guys. Sampai di sini sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks for watching.